Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinowo Channel. So hari ini saya nak buat review tentang motosikal S1 VF3i ni. Okay, so kalau anda tengok sebelum ni mungkin anda pernah tengok video saya. Okay, dan ramai yang minta untuk saya kongsikan apakah tips ataupun perkara yang setelah saya lakukan pada motosikal ni, okey, sehingga kan saya boleh capai kelajuan 160 km sejam dalam keadaan tegak, okey, di highway. So hari ini saya akan review dan saya akan revealkan kepada anda. Jom kita saksikan. Okey, so mula-mula sekali saya akan kongsikan daripada bahagian hadapan terlebih dahulu. Okey, so kalau anda tengok bahagian hadapan ni, memang motosikal ni saya gunakan kita punya windshield ni ataupun visor ni daripada S1M. Okey, yang mana model ni adalah khas untuk S1M VF3i. Okey, kalau anda pakai kita punya windshield ni, kita punya rintangan angin akan kurang sedikit berbanding kalau anda tak pakai kita punya windshield ni. Jadi ini antara aerodinamik yang mungkin lebih bagus lah untuk anda cuba. Okey, yang keduanya, saya dah turunkan fork motosikal saya ni sebanyak 1.5 inci. Okey, jadi kalau anda tengok motor saya lebih lowered sedikit. Okey, jadi rintangan dan juga anti gravity lebih baik untuk motosikal S1M VF3i ni, sebab kalau yang standard mungkin terlalu tinggi lah. Okey, so dari aspek yang seterusnya, bahagian hadapan ni, kalau anda tengok di sini, saya dah menggunakan rim LC5S, yang mana saiz bahagian hadapan ni adalah 1.6 dan tayar yang saya gunakan ini adalah 70-80-17. Okey, 70-80-17 untuk bahagian hadapan. Dan kalau anda tengok bahagian sebelah disc ni, saya gunakan disc LC5S berukuran 267mm. Okey, so disc brake ni 267mm dan saya punya caliper dan juga kita punya brake pad masih menggunakan brake pad yang asal, okey, standard daripada saya gunakan daripada S1M. Okey, memang saya tak pernah tukar lagi. Okey, namun dah setahun setengah memang masih dalam keadaan yang baik lah. Okey, seterusnya kalau anda tengok bahagian bawah ni, okey, apa yang saya gunakan pada bahagian bawah ni adalah kita gunakan penutup lah. Okay, walaupun tak ada signifikan pada kelajuan, tetapi saya nak kongsikan kepada anda, okay, supaya anda berhati-hati. Sebab kalau anda gunakan protection ataupun shield untuk bahagian radiator ni, mungkin radiator anda akan lebih selamat lah, sebab jaring bahagian ni akan melindungi bahagian radiator daripada terkena batu dan sebagainya lah. Okay, so pada bahagian hadapan ni, ini yang antara yang saya boleh kongsikan dengan anda. Okay, apa yang telah saya lakukan untuk motosikal ni. Okey, so untuk bahagian tepi ni, kalau anda tengok, okey, apa yang saya nak kongsikan dengan anda, ini adalah engine oil ataupun minyak pelincir yang saya selalu gunakan untuk motosikal ni, sebab perjalanan saya setiap hari adalah lebih kurang 40 km. Okey, pergi dan balik sejauh 80 km. Jadi 10W40 ni memang dah cukup baik untuk motosikal ni. Tapi kalau saya travel mungkin jarak yang lebih jauh, saya akan gunakan 10W50 lah. Okey, minyak yang lebih tebal untuk memastikan suhu enjin lebih terkawal dan juga minyak lebih lancar lah dalam enjin kita. Okey, minyak yang saya gunakan ni adalah daripada Shell, iaitu saya beli direct daripada kita punya petrol pump. Saya tak beli di kedai spare part ataupun mana-mana ejen melalui online lah. Okey, saya beli direct daripada stesen minyak. Okey, yang mana yang ni saya dapat harga memang terbaik lah. Okey, daripada stesen minyak anda boleh pergi sendiri. Okey, saya gunakan minyak ni. Okey, saya lakukan maintain semuanya untuk motosikal saya secara DIY. Okey, memang motosikal ni hanya kali pertama saja masuk servis di kedai, yang seterusnya memang saya lakukan sendiri. Motosikal ni masih menggunakan enjin yang standard, tak ada sebarang pengubahsuaian, termasuklah throttle body, ECU dan juga blok, memang semuanya masih standard, menggunakan standard kilang lah. Okey, yang mana saya pernah showkan kepada anda dulu, standard tapi power. Okey, jadi inilah teknik yang saya gunakan. Hanya saya menukarkan kita punya spark plug ni kepada G power. Okey, dan juga kalau anda tengok pada bahagian exhaust ni, saya dah menggunakan exhaust Espada. Okey, untuk exhaust Espada ni, nasihat saya kepada anda yang baru nak menukarkan exhaust ni, sebolehnya anda cari exhaust Espada yang mempunyai dua silencer, iaitu satu yang lawas dan satu mempunyai stopper. Anda perlu gunakan silencer yang mempunyai stopper kerana enjin kita masih standard. Kalau anda tak setting, memang anda gunakan
silencer yang lawas, motosikal anda tak akan dapat mencapai top speed yang anda inginkan. Okey, jadi kita perlukan sedikit back pressure untuk bahagian exhaust ni, jadi kita perlu pasang silencer yang ada stopper. Okey, jadi itu tips yang saya nak kongsikan untuk bahagian exhaust. Okey, di bahagian tengah ni kalau anda tengok memang dalam ni kita punya air filter, yang mana air filter ni saya dah menggunakan air filter Espada. Tapi sejujurnya kalau saya nak bagi tahu anda lebih baik menggunakan air filter, okey, yang original ataupun yang genuine part daripada SYM, itu adalah lebih baik kerana signifikan untuk motosikal ni memang kalau anda tengok sama ada anda tukar kepada yang racing, iaitu sama ada jenis Epido ataupun Espada, bagi saya kualiti untuk air filter ni sebaiknya anda gunakan daripada genuine part daripada SYM lah, itu lebih baik. Okey, ini bahagian tengah, yang mana kalau anda tengok ni tak ada sebarang penyesuaian lain yang saya lakukan pada bahagian motosikal ni. Memang ini yang telah saya lakukan lah. Okey, yang mana exhaust, minyak pelincir dan juga spark plug, itu adalah antara yang saya lakukan, iaitu saya menggunakan G-Power dan juga menggunakan exhaust Espada. Okey, untuk tayar bahagian belakang pula saya gunakan rim yang sama, iaitu rim LC5S. Okey, ukuran bahagian belakang ni adalah 2.5. Ini bukan 1.8 2.5, yang mana tayar belakang yang saya gunakan adalah berukuran 90/80/17. Okey, jadi kalau anda tengok ni nampak masih besar lah. Okey, jadi tak terlalu kecil. Okey, tapi kalau kita gunakan tayar yang lebih kecil, memang top speed saya boleh jaminlah dengan anda memang akan lagi tinggi lah. Tetapi macam saya, berat saya adalah 83 kg, jadi saya perlu fikirkan dari sudut stability motosikal ni, dan juga dari sudut saya nak kontrol motosikal ni pada kelajuan yang tinggi. Jadi saya perlukan tayar yang lebih besar lah untuk kelajuan tertentu. Okay, jadi kalau anda tengok ni memang ini adalah rim LC5S 2.5 yang saya gunakan untuk mendapatkan top speed yang ideal lah untuk motosikal ni dengan berat saya. Untuk part terakhir yang saya nak kongsikan dengan anda, okey, bagi mendapatkan sesuatu kelajuan yang anda idamkan, okey, bagi saya yang paling penting, macam saya pernah kongsikan dengan anda dulu, kalau anda boleh refer dalam video saya, standard tapi power, okey, itu adalah tips yang pertama saya kongsikan dengan anda dulu. Okey, bagi anda yang baru dalam channel ni, mungkin hari ni anda boleh tengok, ini adalah antara aspek-aspek yang saya berikan penekanan lah. Okey, yang pertama sekali kita perlu pastikan kita kurangkan bebanan pada motosikal kita. Yang kedua, baru kita boleh tingkatkan dari segi prestasi apabila kita dah lakukan sedikit saja pengubahsuaian luaran, yang mana kita dah kurangkan berat pada bahagian tayar. Dan kalau anda tengok di sini, bagi anda yang masih menggunakan rim standard, saya tak syorkan untuk anda menggunakan rantai yang macam saya gunakan ni. Okey, sekarang ni saya gunakan rantai 415, okey, daripada brand Espada, dan juga saya punya kombinasi sprocket saya bahagian depan dan belakang ni adalah depan menggunakan sprocket saiz 15 dan belakang saya menggunakan saiz 42. Okey, jadi kalau anda tengok ni kombinasi ni memang rasionya agak rendah lah, tetapi memang untuk mencapai kelajuan yang ideal di atas highway kita perlukan sedikit jarak. Tetapi untuk rim yang bersaiz macam ni 415 O-ring ni memang boleh digunakan. Okey, jadi kalau anda tengok ni saya dah ringankan banyak pada bahagian rantai ni, daripada 428 turun kepada 415, bukan 420. Okey, 415, tetapi menggunakan rantai jenis O-ring untuk menarik motosikal yang berkapasiti 185cc ni masih mampu dilakukan. Dan kalau anda tengok ni rantai memang sentiasa dalam keadaan yang baik lah kalau anda jaga dengan teliti. Jadi ratio sprocket ni penting apabila kita telah lakukan ke semua proses pengubahsuaian yang lain. Jadi setting sprocket ni adalah bahagian terakhir. Okey, jadi kalau anda nak lakukan setting untuk ratio sprocket ni, saya nasihatkan anda lakukan pada bahagian yang terakhir sekali. Anda tak boleh nak lakukan setiap kali menukar barang anda tukar sprocket, jadi anda akan confuse, okey, dan anda tak akan dapat setting yang sesuai. Okey, untuk bahagian yang lain masih lagi standard dan anda tak perlu risaulah dengan SYM VF3i ni, sebab enjin motosikal ni masih lagi steady walaupun saya dah gunakan selama 1.5 tahun. Okey, dengan kelajuan yang sama saya gunakan setiap hari, hampir boleh dikatakan average sekitar 150 ke 150 km sejam setiap hari di atas highway. Itu adalah cara saya menggunakan motosikal ni lah. Okey, so untuk ini dulu perkongsian saya hari ini dengan anda. Okey, memang terlalu simple lah kalau kita nak tengok. Walaupun bagi anda yang rasakan saya dah lakukan tetapi tak menjadi, tetapi inilah yang telah saya lakukan. Kalau sebolehnya, kalau anda nak keterangan yang lebih lanjut, anda boleh hubungi saya. Okey, so kita akan tengok apakah aspek lain yang boleh kita bantu.
dan juga cara untuk kita tingkatkan prestasi untuk motosikal anda lah, sebab setiap setting bergantung pada berat anda juga, dan juga bergantung kepada cara anda menggunakan motosikal tersebut. Okey, so sampai di sini dulu perkongsian saya untuk kali ini. Okey, bukan berguna lah untuk anda. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Channel. Assalamualaikum.